Okey. Ni pada makna bidah. Apakah itu bidah? Jadi ada orang tanya kepada Syekh. Jadi orang tanya kepada Syekh kerana persoalan dan isu bid'ah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru bagi masyarakat Islam di rantau Asia atau di negara-negara Islam lainnya. Para ulama silam yang tersohor telah banyak mengadakan perbincangan dan perdebatan mengenai bid'ah sehingga ia menjadi suatu permasalahan sejagat yang tiada penghujungnya. Kerana itu saya ingin tahu apakah yang dikatakan bid'ah. Jadi Syekh jawab ke mana? Jawab Syekh ni, bid'ah adalah satu perkara baru. Jadi bid'ah tu adalah satu benda baru. Jadi bid'ah ni bukanlah suatu hukum. Bid'ah ni benda baru, benda baru lah. Contohnya perkara baru contohnya. Lepas tu dia bukan suatu hukum. Buat hukum 5, yang mempunyai 5 hukum. Dia apa? Wajib, haram, sunat, makruh, haram. Itu 5 hukum. Jadi bid'ah ni bukan termasuk daripada 5 hukum lah. Sebenarnya kita maklum hukum ada 5 saja, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Kalau wajib ni dia kata wajib ni ya sunat apa ni? Kalau buat boleh pahala. Kalau tak buat boleh dosa. Tak buat boleh dosa. Sunat ni kalau buat boleh pahala. Kalau tinggal tak dosa lah. Tak boleh pahala lah. Tak dosa. Tak kena azab lah. Haram ni kalau buat kena azab, kalau tinggal boleh pahala. Makruh buat tak ada masalah, tapi dibenci oleh Allah. Lepas tu kalau tinggal disukai, disayangi oleh Allah. Harum ni buat pun boleh, tak buat pun boleh. Maksudnya dua-dua tak ada pahala, dua-dua tak ada masalah. Tu. Maksudnya tak kena azab, tak ada ganjaran ke apa lah. Hari benda tu hari saja. Kerana itu suatu perkara baru, yakni bid'ah, hendaklah ditimbang pada neraca hukum 5 ni. Jadi kena timbang 5 ni hukum ni. Jadi adakah ia wajib atau sunat atau haram atau makruh atau harus? Daripada situ kita kena tahu dia ni terletak wajib ataupun sunat atau haram. Contoh nak letak suatu hukum, ni wajib ke haram? Tu contoh. Wajib haram ataupun haram ataupun sunat ataupun lagu mana. Kena kira hukum situ dulu. Bukan kata bid'ah terus bid'ah. Tu. Itu ngarutlah tu. Tahu mana. Kena letak wajib ke haram ke sunat ke makruh. Kalau nak kata wajib kena mari dalil. Nak kata sunat, nak kata haram, nak kata makruh lagu mana. Tu. Kenapa yang situ? Dari situ juga lahirnya istilah bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Yakni bid'ah qabihah ni yakni atau keji lah. Bid'ah hasanah ni apa benda bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah ini ialah yang selari dengan pedoman hukum bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni yang selari dengan pedoman hukum. Manakala bid'ah qabihah ni adalah yang bercanggah dengan garis panduan agama. Bercanggah dengan garis panduan agama lah. Lepas tu kalau timbul pula dua istilah ni, dua istilah ni timbul kerana ada apa? Jadi kalau bid'ah hasanah ni yang selari dengan pedoman hukum lah, maksudnya ada hukum katanya gini-gini boleh. Tu. Mana qabihah ni ada yang bercanggah dengan garis panduan agama. Maksudnya salah menyalahi dengan panduan agama lah. Agama kata gini, dia ni kalau buat gini, tak boleh lah. Itulah bid'ah qabihah. Benar-benar dibenci oleh agama pula. Dua istilah ini timbul kerana ada perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat. Apabila perkara ini merujuk kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak melarang, malah memujinya. Contohnya
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat maghrib dan membaca sami Allahu liman hamidah. Ketika iktidah, para sahabat membaca doa yang tidak pernah diajar oleh baginda. Gabana Rabbana lakal hamdu kasiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan kasiran hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu dengan pujian yang melimpah ruah, agung dan penuh keberkatan padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang telah membaca pujian tersebut? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Sesungguhnya aku telah melihat 30 lebih malaikat dan berebut-rebut antara mereka, siapakah paling awal mencatat pahala pujian tersebut. Ada juga perkara baru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Contohnya, ada sahabat yang berkata tidak mahu berkahwin. Tak sekahwin. Tak boleh lah lagu tu. Manakala yang lain berkata puasa tidak berbuka, dan ada yang berkata akan bertahajud sepanjang malam. Segala amalan ini tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertahajud sepanjang malam, sepanjang masa. Tak tidurlah. Tidur pun kejap gitu. Tu tak boleh lah. Nabi pun larang. Tu. Lelaki ni tak sekahwin. Tak sekahwin. Sebab apa tu sekahwin saja? Tu tak boleh lah. Tu Nabi ni bid'ah yang qabihah, yang keji lah. Tu. Contohlah seorang sahabat yang setiap kali sembahyang dia akan membaca surah Al-Ikhlas. Apabila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab surah Al-Ikhlas itu menerangkan sifat Ar-Rahman. Dia amat suka membacanya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kesukaanmu kepada surah itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Tu orang yang baca surah Al-Ikhlas. Berdasarkan dalil-dalil inilah para ulama, terpaksa Sultan Al-Ulama Imam Izzuddin Ibn Abdissalam membagikan bid'ah kepada 5 bahagian, iaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh dan bid'ah harus. Adakah Imam Ibn Abdissalam, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan beribu-ribu ulama daripada salaf dan khalaf tidak faham tentang bid'ah ini? Adakah pada zaman moden ini orang mula faham tentang bid'ah? Untuk diberi gelaran hadis pun belum layak lagi. Hal ini kerana saya, yakni Tuan Guru lah, membaca kitab mustalah hadis. Jika seseorang belum membaca, mempelajari dan menulis 20,000 buah hadis dengan sanad dan matanya, belum layak digelar ulama hadis. Jika membicarakan tentang kewarakan, qasah, tasawuf dan ibadah seseorang ulama, pasti kita jauh ketinggalan. Ada ulama salah yang beribadah sepanjang malam, ada yang menangis setiap malam sehingga timbul 2 garisan di bawah mata seperti laluan air mata. Ada pula yang menghafal Al-Quran setiap hari. Allahu Akbar. Itu sajalah.